Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala merezekikan satu pertemuan kepada kita, dapat sama-sama kita meneruskan bicara kita dalam kitab Istamti' Bihayatik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menikmati kehidupan kita sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dengan kehidupan baginda ni, kalaulah kita boleh hidup pada zaman Nabi, itu adalah impian kita yang tak akan tercapai lah maknanya. Sebab bahagianya orang yang hidup dengan Nabi sehingga mereka digelar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan berada sesaat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah lebih baik daripada kehidupan kita seumur hidup. Kerana mendapat kemuliaan sebagai sahabat itu, generasi terawal Islam, adalah merupakan sebaik-baik perkara yang ada dalam umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengiktirafan ataupun endorsement bahawa khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun tu kurun aku, iaitu yang hidup pada zaman sahabat, yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka. Jadi nak dapat kehidupan tu mustahil lah bagi kita dari sudut masa. Cuma yang kita dapat ialah, ataupun kita kata kehidupan mereka yang lebih utama lagi ialah selepas daripada Nabi SAW sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun tu kurunku, kemudian yang selepas mereka, dan kemudian selepas mereka. Para sahabat ni juga ada kemuliaan di mana Allah Ta'ala redha ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah redha kepada orang mukminin di saat mereka telah berbai'ah kepada Nabi di bawah pokok. Sehingga mereka digelar, ataupun mereka apabila disebut para sahabat, kita panggil radhiyallahu anhum. Sahabat ni radhiyallahu anhum, sebab Allah redha ke atas mereka. Baik, kemuliaan itu kita nak dapat. Kalau nak dapat kemuliaan zaman hidup bersama Nabi, tak boleh dah. Sebab kita ni generasi yang bawah terakhir dah ni. Cuma, ada cuma. Kalau nak dapatkan kemuliaan redha tu, Allah Azza wa Jalla ada satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang-orang yang datang selepas daripada sahabat juga boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah redha kepada para sahabat. Kita ni generasi belakang. Para sahabat generasi awal. Mereka diredai oleh Allah dan disebut Allah redha kepada mereka dalam Quran. Yang ni adalah kemuliaan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang selepas daripada sahabat. Cuma dari sudut redha Allah tu, seorang yang datang selepas mereka boleh juga mendapatkan keredaan walaupun mereka tak akan dapat kemuliaan title sahabat. Tapi mereka dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah redha ke atas para sahabat Nabi. Okey? Kita akan dapat juga kalau kita berlaku seperti mereka. Ayat tu ialah ayat dalam surah At-Taubah. Kalau kita boleh rujuk dalam surah At-Taubah,
juzuk yang ke-11. Ayat yang 100 ke-100. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Yang mana kita nak ulang mukaddimah ni supaya kita rasa bahagia apabila kita boleh baca sirah Nabi dan juga kehidupan para sahabat bersama dengan baginda. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Golongan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang mendahului. As-sabiquna al-awwalun daripada siapa? Minal muhajirin wal ansar, daripada kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah. Ayat ni menunjukkan bahawa orang-orang yang datang selepas sahabat juga diredai oleh Allah sebagaimana sahabat. Dengan satu kriteria. Walladzina tabauhum bi ihsanin. Dia ikut jalan para sahabat Nabi. Allah boleh sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Tapi Allah masukkan satu lagi kumpulan. Satu lagi kumpulan, apa dia? Walladzina tabauhum bi ihsanin. Baru Allah Taala sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah redha ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah. Siapa? Para sahabat, muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Itu satu ciri. Antara ciri yang lain, dia ada dalam surah Al-Hasyr. Dia ada dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni surah nombor 59. Ayat yang ke-8, yang ke-9 dan ke-10. Allah Ta'ala bila sebut Nabi nak bagi harta faid kepada siapa? Harta faid ni harta rampasan tanpa perang. Harta rampasan tanpa perang. Sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Bani Nadir. Di mana Bani Nadir Yahudi ni, dia dikepung oleh Nabi dan para sahabat sehingga mereka menyerah diri dan tanpa perang mereka keluar daripada Madinah. Jadi harta tu Allah bagi kepada Nabi dan Nabi bagi kepada siapa yang Nabi nak bagi. Lalu Nabi bagikan kepada golongan-golongan muhajirin. Ada juga sedikit daripada golongan ansar yang Nabi bagi. Cuma maksud yang saya nak sebut dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi sebut lil fuqara'il muhajirin. Allah dahulukan sebut nak bagi kepada siapa? Kepada golongan fuqara dari kalangan muhajirin. Sifat mereka macam mana? Ayat yang ke-8 dalam surah Al-Hasyr. Ayat yang surah yang ke-59. Kalau kita boleh rujuk ayat tersebutlah. Okey. Allah Taala kata lil fuqara'il muhajirin. Golongan fakir dari kalangan muhajirin. Sifat mereka alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah. Mereka ialah golongan yang dikeluarkan daripada negeri mereka dan diambil harta mereka. Mereka tinggalkan semua tu kerana mencari kemuliaan daripada Allah atau kelebihan daripada Allah, dan mereka bantu Allah dan bantu Rasul. Ini sifat muhajirin. Kemudian datang pula golongan ansar selepas daripada tu. Allah Ta'ala sebut walladzina tabawwa'ud dar. Mereka yang mempersiapkan ad-dar, tempat tinggal. Wal imana min qablihim.
dan mereka mempersiapkan juga iman sebelum daripada mereka itu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Siapa dia? Ansar pula, golongan Ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka pun tidak berhajat, tidak ada dalam hati mereka hajat tidak ada dalam hati mereka perasaan berhajat pada apa yang telah diberi kepada orang berhijrah itu. Dia bagi sungguh. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengorbankan diri mereka walaupun pada mereka ada keperluan yang tersendiri. Itu golongan Ansar. Allah puji. Dan yang ketiga, mari pula ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa dia? Setelah sahabat dan selepas sahabat sampailah bila-bila. Ciri mereka. Muhajirin ada sifat dia. Ansar ada sifat dia. Golongan yang datang selepas daripada mereka ada juga sifat dia. Sehingga kita kata apa? Walladzina taba'uhum bi ihsanin tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang kata, Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan iman. Kita lah, sifat kita ni kalau kita datang selepas daripada sahabat, kalau kita nak jadi sebagaimana sifat mukmin yang sebenar, dia kena banyak mendoakan kepada para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan juga jadikan dalam hati kami, ya Allah, rasa benci kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha lembut dan maha pengasihani. Baik. Hasil daripada apa yang kita sebut tadi, ayat yang dibacakan tadi, ialah sifat kita. Dengan Nabi SAW, Nabi adalah teladan kita, contoh teladan. Hidup zaman Nabi, alhamdulillah, nikmat. Tapi kita terlepas. Sebab Allah takdirkan kita hidup zaman ni. Nah, kita pun tak boleh nak kata apa, sebab kita tak ada pilihan dalam soal ni. Nah, Allah Azza wa Jalla pun tak akan adili kita dalam sebab kita ni, sebab tidak jadi sahabat dah. Sebab itu bukan pilihan kita. Tapi bila kita dilahirkan, Allah gambarkan sifat orang akhir zaman. Bagaimana sifat mereka terhadap orang-orang dahulu. Dan ini yang menjadi pilihan kita. Bagaimana kita nak meneladani para sahabat, dan bagaimana kita nak ambil kehidupan mereka diterjemahkan dalam kehidupan kita. Dan atas dasar itulah kita baca kitab Istamti' Bihayatik, dan kita juga belajar sirah Nabi SAW. Supaya sisi-sisi itu ada dalam kehidupan kita, atau kita ambil serapkan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi para pencinta sahabat. Malah lebih utama lagi cinta kepada Rasulullah SAW, dan orang yang menjadikan kehidupan Nabi dan para sahabat sebagai contoh teladan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW sebelum daripada ini, kita telah bincang apa yang disebut sebagai fal yus'idin nutqa illam tus'idil hal. Gembirakanlah dengan perkataan kalau kamu tak boleh gembirakan dengan keadaan. Makna kalau situasi itu tidak boleh membantu, jangan sampai kita kata kita menambahkan lukanya dengan perkataan. Kurang-kurang kita tak boleh bantu dia dengan keadaan, bantulah dia dengan perkataan. Sebagaimana Nabi SAW bila tengok Ammar bin Yasir dan juga keluarga Yasir diazab,
diseksa. Nabi tak boleh nak bantu pada masa tu. Tapi apa kata Nabi? Sabran ala Yasir. Sabarlah ahli keluarga Yasir. Bagi kamu adalah syurga. Nak bantu dari sudut keadaan tak boleh. Tapi Nabi bantu menggembirakan mereka dengan kata-kata. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, kita dah sebut, dah cerita sebelum daripada ni. Bagaimana waktu berlakunya perjanjian tu, perjanjian Hudaibiyah tu, walaupun dari sudut wanita dibatalkan. Allah kata antara perjanjian Hudaibiyah, bila lelaki daripada Mekah lari ke Madinah, maka Nabi kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah tak kena hantar. Nabi setuju. Walaupun para sahabat tak setuju. Antara yang dikeluarkan klausa tersebut ialah wanita. Wanita tidak dihantar balik. Cuma selamatkan mereka, bayar balik mahar. Kalau dia isteri orang kafir, lalu dia nak berpisah, balik ke Madinah, Nabi kata lindungi mereka. Kemudian kalau apa yang dia dah bayar daripada mahar, bayar balik. Sebagai ganti rugi mereka. Selamatkan wanitanya. Hatta kalau dia dah habis iddah, boleh dikahwini dengan cara yang baik. Itu para wanita. Para lelaki tak boleh. Tetap dengan perjanjian. Boleh rujuk surah Al-Mumtahanah, cerita bagaimana Allah mengeluarkan klausan wanita diselamatkan. Kalau datang wanita, maka dia diberi perlindungan, tapi bayar balik kepada mereka apa yang telah mereka belanjakan. Yakni suami-suami mereka dari kalangan kafir. Baik. Kemudian di saat berjanji itu, ada lelaki yang datang. Iaitulah Abu Jandal. Kita dah sebut cerita sebelum daripada ni. Saya tak tahu ingat lagi ke tidak tu. Mula lama dah cerita cuti ni. Nah, belum Ramadan lagi ke? Syawal tak ada kelas kan? Ada open house lagu ni. Cerita Abu Jandal. Abu Jandal pada masa tu, dia masuk Islam. Dia mari jumpa Nabi waktu betul-betul berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sudah. Di saat tu Nabi SAW diam, tak kata apa-apa. Tapi Nabi tak tolak, Nabi tak kata kepadanya. Malah Nabi kata, inna lam naqdil kitab ba'd. Tengah buat perjanjian. Kita tak habis lagi buat perjanjian. Tak, tapi setuju dah, cuma tak tulis. Nak ni. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Anak dia anak Abu Jandal tu anak dia. Padahal dia dah ikat Abu Jandal, dia rantai, tak nak bagi keluar. Tapi Abu Jandal lari. Bila lari, jumpa dengan Nabi dan juga ayah dia sendiri. Nabi kata, kita tak tulis lagi. Suhail kata, ni yang pertama sekali kita kena laksanakan perjanjian ni. Bila Nabi kata kita tak tanda tangan lagi, Suhail kata, kalau begitu, aku tak akan buat perjanjian ni. Nabi kata, fa'ajizhu li. Bolehlah dia ni seorang lepaskan untukku. Nabi cuba pujuk. Suhail kata, tak boleh. Akhir sekali bila Nabi cuba dah tak boleh, Nabi pun diam. Tapi Abu Jandal dalam keadaan tersebut, bila dia tengok, dia tahu Nabi SAW telah berusaha sebaiknya untuk menyelamatkan dia. Dan akhirnya setelah daripada dia dikeluarkan balik dan dia lari, dia duduk pula di tengah-tengah perjalanan, lari kali kedua dia duduk antara Mekah dan Madinah. Kisah yang kita dah baca sebelum daripada ni, bahawa Nabi SAW dikhabarkan kepadanya dan Nabi utusan kepada dia. Bila dah batal perjanjian tu, Nabi utusan kepada dia untuk jemput dia balik ke Madinah. Tapi akhirnya di waktu tu dia dalam keadaan sakit, sehingga
Dia tak sempat pergi dan dia meninggal dalam keadaan di tengah-tengah tak sempat sampai ke Madinah. Ringkas cerita bagaimana dia mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mempertahankan dia di saat dia berada, dia minta bantuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan atau dalam perjanjian Hudaibiyah. Sampai hati dia sentiasa rindu untuk kembali ke Madinah. Sebab dia tahu Nabi nak sambut dia. Cuma dah saat tu Nabi tak mampu. Jadi kita, aplikasinya dalam kehidupan sama juga. Sebab tu penulis ni Syekh Al-Arifi menyatakan, illam tus'id bin nutqi illam tus'id al-hal. Gembirakanlah dengan perkataan, kalau kita tak mampu gembirakan dengan keadaan. Contoh, ada orang datang minta tolong dan memang kita tak mampu. Kita tak mampu. Kalau kita tak mampu tolong dengan duit atau bantuan harta kita, bantulah dengan perkara yang menggembirakan mereka. Kita boleh menggembirakan mereka dengan sekadar macam cerita Olimpik lah ni dah. Orang dah kata headline. Tu. Tengok dah Olimpik. Kata tengok belakang ni bagus semua. Nah, bila dapat nombor 2, dia kata dia menghampakan rakyat Malaysia. Pasal apa? Dapat nombor 2 tak dapat emas. Dia dapat nombor 2 tu pun okey lah. Tapi dari sudut bahasa. Orang kata apa? Bahasa. Bahasa dia tu menunjukkan sifat yang tak baik lah. Lepas dia buat apa kalau kita kata? Kalau kita tak mampu bagi kekuatan, bagilah dari sudut perkataan. Sebab tu Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan kemaafan lebih baik di sisi Allah daripada sedekah yang datang selepasnya ialah celaan atau cacian. Kita tak mampu bagi duit, tapi kita bagi perkataan yang baik. Lebih baik daripada kita bagi duit, tapi setelah tu daripada tu kita kata pula ke dia. Dahlah kita tak mampu bantu dari sudut keuangan, kemudian kita tak bantu pula dari perkataan. Lah, jangan. Jadi antara perkara yang termasuk dalam sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi ni menggembirakan orang lain. Kalau dia tak mampu dengan duit dia, malah dia usaha bagaimana. Kita tahu cerita bagaimana orang datang, satu kaum daripada Mudar, kabilah bangsa Arab, datang ke Madinah, pakaian compang-camping. Hampir-hampir disebut bertelanjang, maknanya pakaian koyak kabut. Seret pedang. Satu kaum yang fakir, susah. Sampai ke Madinah, Nabi tengok dia. Nabi kasihan. Nabi naik atas mimbar. Sehingga Nabi minta kepada mereka supaya bantu golongan Mudar. Nabi tak mampu, tapi Nabi minta sahabat tolong bantu. Akhirnya datang sahabat bawa satu bekah daripada kurma. Orang lain bila tengok pakak-pakak mari bagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man sanna bi hasanat bi sunnatin hasanah falahu ajruha, sampai akhir hadis. Siapa yang mulakan perbuatan yang baik dia dapat pahala, sampai dan dapat pahala orang yang ikut dia sampai kiamat. Dan siapa yang buat sunnah yang buruk, dia dapat dosa, dan dosa yang ikut dia sampai bila-bila. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu, tapi bantuan sentiasa ada. Gembirakan manusia, kalau kita tak mampu bantu dengan keadaan, ubah keadaan dia tak mampu, maka gembirakan dengan perkataan. Banyak contoh. Seorang datang jadi tetamu, dhaif. Tetamu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada apa, dia hantar utusan tanya isteri dia, ada tak benda kita nak layan tetamu? Tak ada. Tapi Nabi tak nak biarkan dia begitu saja. Nabi tanya pula sahabat, siapa yang sanggup ambil tetamu aku ni? Sahabat pun tak ada juga, tapi ambil juga. Balik jumpa isteri, kata, apa ada kat rumah kita? Kisah-kisah yang masyhur kan? Kita semua tahu. Tapi kita nak sebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
kehidupan baginda walaupun tak ada tapi orang bahagia. Jangan jadi orang yang ada tapi orang tengok susah hati. Sifat Nabi tak ada. Nabi simple hidup. Tapi orang yang mendekati baginda tu akan rasa bahagia. Sebab tu kita ni orang panggil PR. Sifat, akhlak. Kadang-kadang kebahagiaan ni, nastamti' bihayatina, kita nak bahagia ni bukan dengan harta benda. Harta benda ni wasilah. Jangan dia jadikan sebagai satu matlamat. Apa matlamat kita, kejayaan kita? Kita nak jadi jutawan, kita nak, kalau lah ni begitulah. Punyanya lah ni tanya orang tu nak jadi jutawan, seorang nak jadi jutawan, semua nak jadi jutawan. Tapi nilai kehidupan tak ada. Kebahagiaan itu duduk pada bagaimana muamalah kita dengan manusia. Jadi satu sisi kita dah ambil bahawa jadilah orang yang menggembirakan manusia, kalaupun tidak dengan harta, dengan perkataan. Kadang-kadang dengan perkataan ni lebih orang gembira daripada harta. Dan bagi duit pun tak ada. Yalah. Ada kita kawan-kawan pun kita kata ada orang yang suka bantu, tapi ada yang orang dia semangatnya. Kita duduk dengan dia, kita rasa bahagia. Bukan sebab duit dia, tapi sebab akhlak dia, PR dia. Jadi sebab tu kata bahagianya kalau orang boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang duduk dalam, orang yang hidup bersama Nabi, jadi pula tabi'in bahagia. Dan kehidupan mereka ni nak banding dengan kita ni, banyak dia susah. Susah dia lagi banyak daripada kita. Dengan baju koyak rabak tu kita. Dan saya sering ingatkan diri dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kita kalau nak banding apa ada zaman kita ni, kalau flashback, bawa harta kita tu pergi undur 1400 tahun letak di Madinah, rumah kita lah paling besar sekali. Kita tahap raja ni, kalau kita hidup lah ni, orang zaman dulu tengok kita ni, Allah, raja mana pula hari ni? Pasal apa? Nikmat hidup banyak dah. Nak banding dengan dia tu, Allah, makan pun tak cukup. Pakaian pun tak apa-apa ada. Siapa ada imam, sahabat remaja tu, saya lupa nama dia. Dia jadi imam. Nak beli pakaian pun tak ada. Terpaksa buat kutipan. Buat kutipan untuk beli baju dia nak jadi imam. Susahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi yakin dan percayalah, nikmat kehidupan mereka jauh lebih besar daripada kita. Kebahagiaan yang mereka kecapi jauh lebih nikmat daripada kita. Malah di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka juga lagi mulia. Sebab apa? Sebab dia mencari kenikmatan pada tempatnya. Sedang sebahagian daripada manusia akhir zaman mencari kenikmatan bukan pada tempatnya. Dia anggap itu bahagia, tapi sebenarnya tidak. Sebab tu kalau kita berdoa, doakan sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malah kita juga doa, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perelokkan seluruh kehidupanku, jangan serahkan urusanku pada diriku. Sebab kalau serahkan urusan hidup kita pada diri kita, mungkin benda yang kita tengok baik tu sebenarnya bukan maslahat kita pun. Berapa banyak kita nak satu benda dalam hidup kita, doa, ya Allah, aku nak benda tu, aku nak benda tu. Tapi Allah tahu benda tu tak baik untuk kita sehingga Allah tak bagi. Betul tak? Orang kadang-kadang minta, ya Allah, aku nak jadi kaya. Contohlah kita kaya, nak jadi kaya. Dia kata, aku doa puah dia doa, tak kaya-kaya pun. Boleh jadi sebenarnya kerana Allah tahu kita minta kaya tu kerana nak bahagia. Jadi Allah kabulkan kehendak kita, bukan perkataan kita. Kita minta nak duit, boleh jadi sebab pada pandangan kita, kita nak bahagia. Cuma mulut kita tak erti nak sebut bahagia tu gapo. Mulut kita kata, aku nak duit, nak kaya. Kalau kaya ni mungkin. Saya tengok Ogi Samina Dr. Azizan Osman.
Tengok ya, bukan pergi. Tengok je. Tanya, kenapa awak nak jadi businessman? Oh, macam-macam senarai dia. Saya nak bantu keluarga, nak apa keluarga pergi Mekah, haji, umrah, macam-macam lah. Dia punya impian dan cita-cita. Apa Dr. Aziz yang kata, semua cita-cita awak tu pasal orang lain berlaku. Awak nak orang tu begini, awak nak orang tu begini. Pada diri awak sebenarnya apa cita-cita awak sendiri? Apa cita-cita kita terhadap diri kita sendiri? Dia pun tak tahu bela. Maknanya, dia kata, you hebat. Tapi, you kena hargai diri sendiri dulu. Maksud saya nak kata apa? Pada pandangan kita, kebaikan itu mungkin kita nampak sesuatu. Tapi di sisi Allah, kebaikan itu bukan apa yang kita nampak. Tapi Allah tahu sebaliknya. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, begitulah juga dalam kehidupan kita. Bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sebenarnya yang kita rasa kita tak bahagia ataupun kita nak sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi sebaliknya. Kerana di sisi Allah, Allah lebih tahu. Okey, di sisi Allah lebih tahu. Sebab tu ukurannya bukan pada harta, tapi ukurannya pada kehidupan kita yang sebenar. Kehidupan kita yang sebenar. Gembirakan manusia walaupun kita tak ada harta. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Baik. Seterusnya, antara perkataan yang membahagiakan, bab yang kita nak baca hari ini ialah ad-doa. Dia kata, antara kemahiran bermuamalah dengan manusia ialah banyakkan doa. Bukanlah maksud di sini doa adab dia nak menghadap kiblat ke. Tak. Kita bukan cerita, sebab bab kita ialah bab at-ta'amul, berurusan dengan manusia. Kita sedang bicara tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia. Bukan maksud nak ajar ini cara berdoa, tata cara dan adab-adab. Tak. Jadi fokuskan kepada perkara yang kita nak sebut. Baik. Yang pertama, bukan semua hajat manusia kita boleh tunaikan. Betul? Betul tak? Bukan semua permintaan manusia kita boleh tunaikan. Sebab kita ada batasan kemampuan. Okey? Dan di saat kita tak mampu untuk menunaikan hajat manusia, mungkin pada sudut hati dia rasa ada sedikit kekecewaan. Dia minta tolong kita, tapi kita tak boleh tolong dia. Maka rentetan daripada yang bab kita sebelumnya, kalau tak boleh gembirakan mereka dengan keadaan, gembirakanlah mereka dengan perkataan. Termasuklah perkataan itu ialah doa. Seperti contoh, dia minta bantuan kita, kita tak boleh nak bantu. Contohnya, dia sakit. Dia kata, Ustaz, saya sakit ni. Boleh tak Ustaz bomo saya? Contohlah. Saya kata, saya tidak tak bomo. Nak erti, saya bukan takat nak baca ruqyah, baca ayat biasa tu bolehlah. Lepas tu, okeylah. Tak apalah kalau dia kadang-kadang ada bunyi gitu. Ya ke Ustaz? Dia tak tahu. Dia kata. Tapi, bila kita tak boleh nak bantu, kurang-kurang, dia kata, tak apalah, marilah. Saya baca Fatihah. Saya bukan perawat, tapi Al-Quran itu yang merawat. Baca Al-Fatihah. Baca 3 kul. Mana-mana kita pandang. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Moga biasa, moga tidak terbawa tak? Terbawa syar'i lah orang panggil. Tapi, di saat kita rasa tak mampu, kita kata, Allahu Akbar. Saya tak mampulah nak itu. Tapi mudah-mudahan Allah sembuhkan anda. Contohnya, orang ajak kita pergi majlis tahlil. Mungkin kita tak iman. Pernah tak? Pernah tak? Dia ramai lagi lah. Dia siap kat beg lah kalau orang ajak. Pernah tak kita diajak pada sesuatu yang kita tak boleh nak pergi? Orang ajak. Saya pun kadang-kadang, nak jawab. Saya akan jawab. Kalau setepat kita boleh jawab. Minta maaf lah, saya ada urusan lain. Contoh kita kata gitu.
Atau tempat yang boleh terima sikit? Kita jawab, saya sebenarnya dalam bab ni saya tak berapa sikit, saya kata. Cuma kita tengok muka, air muka dia, sudah. Berubah, pasal apa? Dia bukan nak buat benda, dia nak buat baik, dia nak orang mati tu, dia nak buat baik. So, ada tak jalan yang Nabi SAW ajar kepada kita nak kebaikan kepada orang meninggal? Ada. Saya kalau jawab, saya minta maaf lah, saya tak berapa lah ni. Cuma tak apalah. Semoga Allah ampunkan orang yang dah meninggal tu. Ada nak nama dia tak? Saya doakan kepada dia. Kita gunakan doa sebagai salah satu cara muamalah kita untuk menarik hati manusia. Dan dalam bab ni, orang Arab memang kita kalah dengan dia. Kalau kita jumpa dengan dia, dia katanya, Assalamualaikum, salam. Kaifa hal? Asaka tayyib. Asaka tayyib tu maknanya, kalau kita dari sudut bahasa surat kita lah, kehadapan ayahanda, zaman kita tulis surat dulu lah, yang dikasihi, semoga ayahanda senantiasa berada dalam rahmat Allah dan sebagainya, gitu-gitu. Jadi itu format tu, tulis surat je. Dalam dunia realiti jarang berlaku begitu. Kecuali orang Arab. Orang Arab kalau tanya khabar, Assalamualaikum, kaifa hal? Kaifa halukum? Hayakumullah, asakat tayyib. Hayallah, hayakumullah. Dia maknanya dah kita tak faham, kita dah angguk-angguk je lah. Sebenarnya dia penuh dengan doa. Semoga Allah bagi kebaikan, semoga Allah bagi kehidupan, semoga Allah. Doa tu menjadi sebahagian daripada budaya percakapan dia. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, kadang-kadang sampai orang tu sembah daripada awal sampai akhir, tak ada sepatah doa pun keluar. Jadi itu tak betul. Antara fiqh kita muamalah dengan manusia ialah ajarlah diri kita untuk berdoa. Baik, ajarlah diri kita untuk berdoa. Wala takun ibarati du'aika mustahlika au i'tiyadiyah. Malah kalau boleh kita jadikan doa tu doa yang betul. Kalau tengok orang sakit, kita kata semoga Allah sembuhkan kamu. Apa khabar? Anak apa khabar? Allah tahulah anak masalah begini-begini, cerita buat anak dia masalah. Tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kat dia. Boleh juga balik kepada pangkuan keluarga. Kita jadikan uslub doa tu sebagai interaksi kita dengan manusia. Baik. Antara yang kita boleh sebut, banyak tak bab doa. Contohnya, doa ni pada dah kita tukar terima kasih jadi jazakallah. Nah, kadang-kadang orang tak tahu apa ni jazakallah, jazakillah. Jazakillah dengan jazakallah pun tukar lagi. Tak tahu makna pun dah. Jazakallah, jazakillah. Tak tahu apa pun. Sebenarnya, dia adalah doa. Daripada instik kita kata terima kasih, kita kata jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kalau orang tu tak faham, bagi kot Melayu tu. Terima kasih, semoga Allah balas dia dengan kebaikan. Boleh tak? Boleh. Doa ni tak semesti bahasa Arab. Cuma kita boleh jazakallah tu macam, hebat sikit lah. Pandai dia bahasa Arab, boleh bahasa jazakallah. Sebenarnya kita boleh sebut biasa je pun. Sahabat, terima kasih, semoga Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Cuma orang akan pandang kita lain macam. Tak pernah orang buat pun dia. Orang bagi betul, kata betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Betulkan. Doa, jazakallahu khairan. Orang bersin, kita kata alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu doa. Sunnah mengajar kita. Cuma kalau kita tak faham, bersin alhamdulillah, yarhamukallah. Dia pun tengok. Nak jawab apa tak tahu dia. Nak kata jahdikumullah wa yuslihu balakum, tu tak ingat, tak mari. Waktu saya dalam kelas dulu dekat universiti, mula-mula belajar, kita tak tahu. Kita hak biasa, hak belajar dah, tak apalah, alhamdulillah. Saya masuk pusat bahasa tu, kawan-kawan mari daripada Afrika, baru nak belajar. Dia baru nak belajar.
Dia pun bersin dah kelas. Dia tahulah alhamdulillah. Habis satu kelas bunyi yarhamukallah. Bersin dalam bilik kuliah memang. Bersin alhamdulillah bunyi satu kelas yarhamukallah. Dia pun jadi terkejut. Satu kelas pun. Tengok kiri tengok kanan nak jawab gapo. Dia pun tengok jazakallah khair, dia kata. Jazakallah khair. Oh, satu kelas gelak pula lepas pada tu. Tapi gelak tu dia tahulah lepas daripada tu apa yang nak jawab dari sudut sunnahnya. Cuma nak kata ke bagaimana uslub doa tu adalah uslub orang mukmin. Jadi bila bersin kata alhamdulillah, kata yarhamukallah. Bila pergi doa jumpa assalamualaikum, doa semuanya doa. Kita dengan orang mukmin ni semuanya doa. Jadikan uslub kita dalam doa. Kita tak boleh nak pergi kenduri. Nabi kata tak izin dan doa. Lepas daripada kita pergi kenduri, doa. Betul tak? Malah doa kepada orang mukmin yang gaib, yang kita tak nampak, yang dia tak kenal pun kita. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya sangat besar, dan malaikat mendoakan walaka mithlu dzalik. Bagi kamu yang demikian sama dengan itu. Baik. Jadi antara uslub dalam kita bermuamalah dengan doa dengan apa? orang lain ialah dengan doa. Baik. Ada satu kisah. Kisah di mana Syekh didatangi oleh orang untuk bertanya soalan. Cerita ni bagus, cantik juga cara uslub dia untuk tu. Dengan doa dia berdakwah. Banyak cerita dia ni sini. Saya tebak doa saja. Dia kata satu hari dalam bulan Ramadan dia duduk cerita-cerita dan duduk cerita duduk di Mekah, di tanah haram. Kemudian di tengah duduk di hotel, dia pun tengok orang-orang yang duduk buat umrah dan sebagainya. Tengah-tengah duduk tengok, dah ambil gambar orang haji Mekah dan sebagainya, orang umrah Ramadan di Mekah dan sebagainya. Syekh dengan seorang lelaki juru kamera dalam program TV tu, dia ambil kamera di Mekah, dan lelaki tu isap rokok. Setelah daripada habis program, Syekh duduk perhati lama dah. Dia duduk ambil gambar background dia orang buat umrah, kemudian juru kamera tu duduk pegang rokok. Wa anta aidan, dia pun kata lepas daripada sudah, dia pun salam, terima kasih ya. Syukran. Lepas tu Syekh pun kata kepada juru kamera yang isap rokok tu, dia kata, kamu juga aku syukur, terima kasih disebabkan kamu ambil turut serta dalam program ni. Kemudian cuma aku ada beberapa perkataan yang kalau boleh aku nak cakap. Dia kata, tafadhal Syekh. Dia kata, aku nak cakap tentang rokok. Syekh tanya ni, aku nak cakap tentang rokok. Dia pun tak ada cakap kata apa lagi. Tak payahlah saya bagi nasihat kat aku. Ramai dah orang bagi nasihat. Ramai dah orang bagi nasihat pasal rokok ni. Memang dalam bab ni minta maaf lah Syekh. Dalam bab ni minta maaf. Dia tak nak dengar pun nasihat tu. Saya kata, dengar dulu. Dan kau pun tahu rokok ni haram. Dan Allah lah, dia kata, Syekh tak payahlah. 40 tahun dah aku isap rokok. Rokok ni duduk dalam darah aku. Tak ada faedah dah Syekh. Tak boleh kata apa dah. Saya kata, tak ada faedah. Dia tak payah Syekh, tak payah. Dia tak terima. Lepas tu saya pun diam. Saya diam, saya kata, tak apalah, okeylah kita tutup lah. Tutup cerita lah. Dia pun tengok dekat cermin, nampak gambar Mekah, orang sedang tawaf dan sebagainya. Saya tanya, nampak tak orang tu? Ni cerita bab lain pula ni.
Tengok seronok dia. Tengok siapa dia mari. Tengok. Dia mari daripada tempat jauh. Ada yang putih, ada yang hitam, ada Arab, ada bukan Arab, ada kaya, ada miskin. Semuanya mereka mendoa supaya Allah menerima daripada mereka amalan mereka dan Allah mengampuni mereka. Lepas tu dia kata sahih betul, Syekh, betul. Dia kata ke Syekh tanya, kamu nak tak apa yang mereka minta dengan Allah? Dia kata, aku pun nak juga. Jom kita doa sama-sama. Syekh kata, aku doa, kamu pun angkat tangan, kita depan Kaabah ni sama-sama doa. Dia pun doa. Ya Allah, Syekh kata, aku akan doakan kamu, kamu aminkan doaku. Aku doakan kamu, kamu aminkan doaku. Dia pun angkat tangan, Syekh pun angkat tangan. Ya Allah, ampunkanlah dia. Dia pun bunyi, amin. Ya Allah, angkatlah darjat dia. Amin. Ya Allah, kumpulkanlah dia dengan kekasih-kekasihnya dalam syurga. Amin. Aku doa siapa dia menangis. Syekh kata. Aku doa semua keampunan, habis semua kebaikan. Syekh kata doa. Hujung sekali sebelum dia tutup doa, dia kata, ya Allah, kalau dia tinggalkan rokoknya, kabulkanlah doa ini. Kalau tidak, tak payah ya Allah. Dia letak satu syarat, ya Allah, kalau dia tinggalkan rokok, kabulkan doa daripada awal tadi. Padahal kawan dia dah menangis dah. Hujung sekali dia kata, ya Allah, kalau dia berhenti sahur rokok, kabulkanlah doa ni. Kalau dia tak nak berhenti sahur rokok, ya Allah, tak payahlah ya. Terkejut dia. Dalam keadaan dia menangis, terkejut. Dia pun tutup muka dia, keluar. Lari daripada bilik Syekh. Keluar. Setelah daripada beberapa lama, dia pun tak jumpa dah. Lepas tu tak jumpa dah. Lepas daripada tu, dia jumpa pula dengan tiba-tiba seorang lelaki. Jumpa dia di stesen TV. Seorang lelaki tengok, lelaki orang yang baik agamanya, tengok lelaki soleh. Dia pun jumpa Syekh, dia bagi salam, dia cium kepala Syekh. Kemudian Syekh pun terkejut. Syekh kata, terima kasihlah, dia kata, dengan layanan kamu, adab kamu. Dia kata, tapi aku tak pernah tengok kamu ni. Siapa begitu sekali datang nak peluk aku ni. Dia pun ceritalah, Syekh, mu ingat tak tukang gambar, ambil gambar Mekah tu? Dia kata, ingat. Lelaki tu akulah. Dia kata, lelaki tu aku. Dia pun cerita, sejak daripada doa tersebut, aku teringat kisah tu sampai aku takut doa tu. Aku sangat sayang kepada doa tu, sebab doa tu Syekh, doa untuk aku di Mekah. Tapi aku sayang, takut doa tu tak makbul sebab Syekh kata begitu. Sampai dia kata akhirnya, aku berhenti sahur rokok. Lepas daripada tu. Aku berhenti sahur rokok selepas daripada tu. Maknanya apa? Maknanya doa ni sebahagian daripada senjata. Boleh dijadikan senjata untuk kita menarik hati atau mendekatkan hati kepada orang mukmin. Malah sebab tu kita ni hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara cacian dengan doa, kadang-kadang kita kena review balik. Banyak kadang-kadang bila kita nak marah ke orang, yang keluar adalah cacian. Padahal yang sebaiknya, kalau kita nak marah kepada orang, kita doakan dia. Kalau dia Arab, saya tak tahulah semua Arab kita ataupun tidak. Tapi satu saya belajar di Madinah tu, kalau tengok orang, dia nak marah, dia kata apa? Hadahullah. Dia nak marah ke orang tu, dia kata hadahullah. Moga Allah bagi hidayah kat dia. Ayat tu nak marah tu. Kalau orang kata bunyi hadahullah, ayat orang nak marah. Padahal makna dia, semoga Allah bagi hidayah kat kamu. Dia nak marah, dia kata hadahullah. Atau dia nak marah kepada fulan secara khitab. Maknanya tengah dia kata fulan, ittaqillah ya fulan. Takutlah kepada Allah. Dia tak ada cakap celaka lah, bodoh kau bangang bahlu. Tak ada.
Sebab mereka tahu uslub doa adalah uslub interaksi dengan manusia. Di saat kita nak marah, kita kata semoga Allah bagi hidayah kepada kamu. Di saat kita rasa nak marah sungguh kepada seseorang yang mungkin Allah, aku pun tak tahulah nak buat macam mana, moga-moga Allah bagi hidayah kepada dia. Mana tahu tiba-tiba Allah terima makbul doa tersebut, dia berubah. Berapa ramai orang berubah disebabkan doa. Jadi kita jadikan uslub doa tu sebahagian daripada cara dalam kehidupan kita. Dan time kita nak marah sekalipun, kita jadikan doa sebagai senjata. Jadikan doa sebagai senjata. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Malah kita kata di saat khilaf yang berlaku, kadang-kadang banyak musuh-musuh kita yang sebenarnya bukanlah mereka itu di jalan buntu, bukan. Antara uslub yang kita kata bagaimana Nabi SAW dengan doa membantu Islam. Di saat Nabi mula-mula di Mekah, Umar dengan Abu Jahal. Padahal dua-dua, Umar baik, Abu Jahal baik, musuh kepada Islam. Tapi Nabi doakan salah seorang daripada keduanya. Ya Allah, bantulah Islam dengan Islamnya salah seorang daripada dua Umar, iaitu Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Nabi doa. Uslub doa. Jadi, kita nak marah ke cikgu sekolah anak kita, doa lah. Kita nak marah orang langgar kereta kita, marah juga, tapi doa lah. Cuma nak praktik tu payah. Nak teori tu mudah, tapi nak praktik tu payah. Isu-isu sekarang ini kadang-kadang saya jumpa seorang Syekh cerita tentang, bila kita cerita tentang masalah dakwah di Malaysia, kita kata orang ni sekat situ, kita tak lagi situ, orang ni sekat situ, orang ni sekat situ. Banyak orang kadang-kadang. Dia kata jangan. Ada orang kata sampai perkataan mereka, apalah dia ni, begitulah, caci, begini. Dia kata jangan. Dia kata, mereka sebenarnya bukan musuh lagi pun. Mungkin sebab musuh sebenar tak datang, kita pun anggap dia musuh. Bila musuh sebenar tu mari, dia tak tengok dah siapa mu ni. Ambil contohlah. Di saat berlaku khilaf antara sunnah dengan mungkin kita kata ahli bid'ah di Iraq. Sama duduk ni. Selama musuh dia belum datang. Bila mari Syiah, tak tengok mu ni apa. Sunnah ke? Asy'ariyah ke? Maturidiyah ke? Syafi'i ke? Hambali ke, Maliki ke, apa pun, kalau dah mari dia, habis dia kata. Itulah musuh sebenar dia. Tapi kadang-kadang kita baru khilaf tu sikit, apa menyebabkan kita mudah untuk mencaci dan mencela, kata dia. Jadi kita kata, selama orang tu belum jelas permusuhan dia terhadap agama, di sana ada kebaikan yang kita harapkan daripada dia, kita doakan dia. Doakan dia. Dan orang ni kalau kita tengok, kita ni senantiasa doakan kebaikan. Siapa dia nak balas kita? Ada lagi dok kalau orang nak balas, kalau mulut dia ni keluar doa je. Tengok orang dia tak kenal, semoga Allah bagi hidayah kepada dia. Tengok dia nak marah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagilah kemudahan. Mudah-mudahan. Doa. Ibnu Taimiyah, kan Ustaz Asri Sabri pernah tulis, bagaimana di saat dulu dia dihukum bunuh, ada ulama-ulama yang tanda tangan surat untuk dia dibunuh. Sehingga akhirnya Allah tukar keadaan tersebut. Mereka pula nak dibunuh, tinggal lagi nak minta tanda tangan daripada Ibnu Taimiyah. Apa reaksi dia? Tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Kita adalah pendakwah. Kita adalah orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Nabi SAW dalam peristiwa Taif, semua kita tahu apa yang mereka buat kepada Nabi SAW. Tapi balasan Nabi adalah doa kepada mereka. Dan kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab
doa ni adalah senjata mukmin. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malah kalau boleh doa kita biarlah doa kebaikan kepada semua. Jangan sempitkan doa. Di mana ada satu kisah Nabi dengan Bani Daus. Cerita At-Tufail. Nabi SAW, At-Tufail bin Amru, dia ketua kabilah Daus. Satu hari dia datang ke Mekah untuk sesuatu hajat. Apabila orang pembesar Mekah tengok Tufail bin Amru, nama dia Tufail bin Amru, datang ke Mekah, pembesar Quraisy datang sambut dia. Dia pun tanya, siapa dia kamu? Dia kata, aku Tufail bin Amru. Kemudian orang Quraisy dia takut Tufail ni pergi jumpa Nabi dan nak masuk Islam. Masa tu di awal Islam, orang Quraisy bila dengar Tufail bin Amru, ketua Bani atau kabilah Daus, datang ke Mekah, dia takut. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Lalu dia pun, orang Quraisy kata terus, di Mekah ni ada seorang lelaki yang ngaku Nabi. Kamu kena beringatlah. Jangan dengar perkataan dia. Dia ni ahli sihir. Kalau dia kata sesuatu, kamu jadi hilang akal. Orang Mekah siap-siap warning Tufail bin Amru. Kemudian Tufail kata, sampailah aku kata kepada diriku, okeylah, aku tak akan dengar daripada lelaki tersebut. Aku tak akan berkata-kata dengan dia, sebab aku takut sebagaimana yang disebut akan kena sihir dia. Kemudian Tufail kata, aku pergi masjid. Aku pergi masjid, tiba-tiba aku tengok seorang lelaki duduk semayang depan Kaabah. Aku pun tak tahu dia siapa, pergilah dekat. Dengar bacaan dia. Aku dengar bacaan yang sangat-sangat cantik dan indah. Lalu dia kata, wa thakila ummi, wallahi inni la rajulun labib. Dia berkata kepada diri dia, aku kan lelaki yang cerdik. Kalau dia kata benda tak betul, aku tak ambil. Kalau dia kata benda betul, aku ambil. Orang cerdik memang sifat dia lagu tu. Dia berani cabar akal dia. Dah dia tahu, dia boleh terima benda baik. Jangan sampai dia kata, tak nak dengar, tak nak terima. Kalau dia stop daripada dulu lagi, habis. Banyak sebab hidayah bermula daripada keberanian untuk mendengar. Cerita sahabat banyak begitu. Termasuklah kaum Ansar, pemimpin Ansar, Sa'ad ibn Mu'adh dan juga Usaid ibn Khudair, sahabat Nabi belaka ni, yang mula-mula pergi nak dengar je Nabi kata apa, bukan nak beriman pun. Tapi bila dia pergi, dia dapat kebaikan. Kita pun lagu tu juga, ajak orang mari dengar majlis ilmu. Bukan kita nak bagi hidayah kat dia, cuma nak suruh dia dengar. Yang bagi hidayah tu Allah. Baik, dia pun kata aku nak dengar. Dia pun duduk. Dia dengar bacaan Nabi sampai Nabi habis selesai solat. Lepas daripada tu, Nabi nak balik rumah dia, dia pergi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia pergi rumah Nabi, dia berkata, ya Muhammad, kaum kamu kata kepada kamu ni macam-macam. Kaum kamu kata kepada kamu macam-macam. Sehinggalah aku tutup pendengaranku, tak nak dengar daripada kamu. Tapi apa yang aku dengar tadi lain. Aku dengar kebaikan. Cuba bagi tahu pada aku apa yang kamu ada sebenarnya. Nabi SAW pun bila dengar, Nabi gembira. Nabi baca kepada dia beberapa ayat Al-Quran.
Dan bila Nabi baca, dia pun mula berfikir. Dia mula berfikir tentang dia dengan Allah. Jauh dia dengan Allah. Dia rasa Allah, bila dia doa Allah tak dengar. Bila dia panggil Allah tak jawab. Kemudian dia pun fikir, dia nak masuk Islam. Tapi dia bimbang tentang keadaan kaum dia. Macam mana dia ketua kabilah, masuk Islam pula habislah. Fikir punya fikir, pertimbangan dia. Siapa nak marah, siapa nak suka. Sama ada nak dahulukan ahli dunia ataupun nak cari keredaan penduduk langit atau nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia buat keputusan, dia masuk Islam. Tufail bin Amru masuk Islam. Dia pun kata kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, aku ni seorang lelaki yang ditaati oleh kaumku. Dan aku akan balik kepada mereka, aku akan dakwah kepada mereka tentang Islam." Dia pun keluar daripada Mekah. Balik kepada kaum dia, itu kabilah Daus. Naik bukit, turun wadi, sampai ke kampung dia. Dia jumpa dengan ayah dia. Ayah dia tua dah. Lalu dia pun suruh ayah dia masuk Islam. Ayah dia kata, "Ilaika anni ya abati, falastu minka walastu minni." Dia jumpa ayah dia, kata, ayah jangan mari dekat. Sekarang saya bukan dari ayah bukan saya. Maknanya kita dah berputus arang lah. Berapa puluh ayah dia kata, "Aku dah masuk Islam." Kata ayah dia, "Ya bunai, dini dinuka." Agamaku adalah agamamu. Kalau mu masuk Islam, aku masuk Islam juga. Dia suruh ayah dia kata gitu. Ayah dia pun, dia kata, "Kalau begitu, ayah pergi mandi, sucikan diri, kemudian datang balik, aku ajar kepada ayah apa yang aku tahu." Ayah dia pun balik. Dia pergi jumpa isteri dia. Juga dia kata, "Jangan dekat. Kamu tak boleh mari dekat. Sebab apa? Aku dah Islam." Isteri dia kata, "Apa pula lagu tu?" Dia kata, "Farraqa baini wa bainakal Islam, taba'tu dini Muhammad." Sebab kita dah beza agama. Agama aku, agama Muhammad. Kalau kamu tak masuk agama Muhammad, tak boleh dekat. Isteri dia kata, "Agamamu, agamaku." Dia pun masuk Islam juga, isteri dia. Kemudian dia kata, "Okey, pergi sucikan diri." Kemudian dia datang balik. Kemudian sampailah dengan keluarga dia beres. Dia pergi kepada kaum dia. Dia pergi kepada kaum dia. Masuk, ajak kepada Islam. Satu demi satu. Keluarga dia beres. Tapi kabilah Daus tak nak terima. Padahal dia dulu yang ditaati. Padahal dia dulu ditaati. Akhirnya dia patah balik ke Makkah. Jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, kabilah Daus dah tak dengar cakap aku. Mereka tak masuk Islam. Ya Rasulullah, doakan ke atas mereka." Nabi pun berubah wajah, angkat tangan ke langit. Tufail kata dalam diri dia, hancur dah Daus. Dan Nabi angkat tangan, Nabi doa, habis lah. Tiba-tiba doa Nabi apa? "Ya Allah, bagilah hidayah kepada Daus. Bagilah hidayah kepada Daus." Terkejut Tufail. Nabi paling balik, Nabi kata, "Baliklah kepada kaum kamu, ajak dia sekali lagi." Dia pun balik. Bila dia balik, dan dia buat kerja yang sama dia buat sebelumnya. Tiba-tiba, setelah daripada itu, banyak daripada kabilah Daus masuk Islam. Banyak daripada kabilah Daus masuk Islam. Dan itulah kelebihan doa. Dalam dakwah, bagaimana Nabi SAW mengaplikasinya dalam kisah Taif, malah dalam kisah Bani Daus, sehingga orang ketua kabilah sendiri sudah anggap tak ada jalan dah.
Daus ni kalau aku dia tak dengar, tak ada orang lain dah dia tak dengar. Ketua dia pergi jumpa Nabi, kata ya Rasulullah, doalah biar hacul lebulah kau. Sebab kalau aku dia tak dengar, tak ada dah. Tapi di saat tu Nabi SAW kata, Allahumma hdi Dausan. Kita jangan anggap kita sudah menemui jalan buntu. Tak. Dalam muamalah kita dengan manusia, baik masalah rumah tangga, baik masalah pejabat, baik masalah jiran tetangga, jangan anggap kita memiliki jalan buntu. Tak. Kita masih memiliki Allah Azza wa Jalla dan tempat kita berdoa. Sama ada kita nak doa direct depan muka dia, ataupun kita nak doa di dalam kegelapan malam bersendirian, ya Allah hidayahkan fulan bin fulan, supaya dia jadi sebahagian daripada uslub kita untuk bermuamalah dengan manusia. Dikala kita buat begitu, insya-Allah yang membuka hati manusia ni ialah Allah. Anak kita tak dengar cakap, doa. Jiran kita ada masalah, doa. Malah jadikan sebagaimana saya sebut tadi, uslub kita dalam menziarahi manusia, dalam bermuamalah, dalam berbicara adalah doa dengan jazakallahu khairan, hayakumullah dan sebagainya. Banyak benarnya kita kena tukar ni. Macam saya jumpa orang Arab kat Masjid Mustaqim, dia kata aku heran orang Malaysia ni kalau tengok benda cantik dia tak kata pun subhanallah. Dia kata wow. Fuyu dia kata tak ada tak boleh ke dia kata. Qul masya-Allah dia kata. Katalah masya-Allah. Tak boleh ke kata gitu. Dia kata, wah, dia kata. Ni betul ni orang Arab ingat dia kata. Tolonglah ajar kepada jemaah, dia kata. Bila tengok benda-benda yang baik, katalah masya-Allah, katalah subhanallah, bagilah doa, bagilah benda tu benda baik. Kita ni cuma kita nak kena ubah uslub kita lah. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan bab doa dalam muamalah ni menjadi bingkisan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk bermuamalah dengan manusia. Dan insya-Allah kita akan sambung bab yang seterusnya. Dan kitab kita ni mungkin sekali dua kali lagi habislah kitab kita ni. Fiqh bermuamalah dengan manusia mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada soalan que nak tanya ni? Tak ada ketah hari ni. Ada tu okey dah tu, alhamdulillah. Kalau tak ada tanya lagi bagus sebenarnya. Jadi insya-Allah kita ada rezeki kita jumpa pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.